Okey, overall saya punya presentation adalah berkenaan saya akan sentuh sikit dari segi pengenalan design ataupun reka bentuk LV feeder pillar yang DIN type sahaja. So fokus kita hari ini untuk masa yang diberikan, kita akan fokus pada DIN type sahaja. Kemudian saya akan sentuh pula cara kerja selamat bila kita berurusan dengan LV feeder pillar DIN type. Kemudian barulah kita akan pergi ke slot yang berikutnya tentang way forward untuk LV feeder pillar DIN type. Dari segi presentation saya ni, kita lebih kepada konsep lah. Kita tak explain secara detail step by step. Maksudnya mulakan dengan langkah kanan, mulakan dengan ini, kita tak go detail. Kita lebih kepada konsep supaya tuan-tuan lebih faham apa intipati ataupun apa niat yang perlu ada dalam diri kita bila kita berurusan dalam produk tersebut. Okay. So kita pergi dulu dari segi reka bentuk session slot kita yang awal ni. So reka bentuk ataupun design feeder pillar ni saya mulakan daripada exterior lah, daripada luaran feeder pillar tu sendiri. So seperti gambar ni, saya harap tuan-tuan boleh nampak slide ni. So inilah feeder pillar yang biasa kita berurusan, yang biasa kita nampak, yang biasa kita kendalikan, yang biasa kita operate. So ini adalah luaran dia yang tuan-tuan akan nampak. Di bahagian hadapan dia, kita akan ada pintu lah untuk dibuka, untuk kita akses kepada bahagian dalam. Di bahagian pintu tu juga kita ada cam lock, kita ada handle, kita ada padlock facility. So ini gambar daripada kilang. Kalau produk yang dah siap, dia akan ada buckle lah. Dia akan ada buckle untuk padlock tu yang menghalang ataupun menyukarkan pencuri untuk memotong ataupun mencuri padlock TNB. Okay, so ini bahagian belakang. So pada feeder pillar yang sama, tuan-tuan akan nampak ada ventilation, ada ruang-ruang pengudaraan, ada lubang-lubang pengudaraan, yang mana lubang-lubang ni sebelah dalam dia kita akan tutup dengan netting sebagai anti-vermin lah. Okay, supaya vermin tidak boleh masuk melalui lubang-lubang kecil ni. Jadi dalam spek TNB, kita meletakkan syarat besi ataupun material untuk membina panel ni ataupun kita panggil enclosure ni mestilah menggunakan besi yang disadur dengan EG. Maksudnya electro galvanized steel. So besi yang asal, besi yang raw, yang asal daripada bentuk plate akan disadur dengan EG. Tujuan dia untuk anti karat. Okay. So sadur ni dibuat di kilang yang khusus yang akan melakukan penyaduran sahaja. So penyaduran tu dilakukan secara electro galvanized. Okay. Kemudian apabila telah siap saduran tu, barulah dihantar ke kilang pembuatan TNB ataupun kita panggil panel builders. Mereka inilah yang akan memotong dan seterusnya membentuk plate-plate tersebut menjadi enclosure feeder pillar ataupun panel feeder pillar. Selepas hasil daripada potongan dan bengkokkan pada plate-plate besi yang telah di EG tadi, dia akan menghasilkan bahagian-bahagian yang lemah yang akan memecahkan saduran EG tadi tu, yang menyebabkan bahagian-bahagian lemah ni mudah untuk karat. So contohnya mungkin plate asal ni adalah lebih lebar dan lebih panjang untuk dijadikan pintu. Kemudian panel builders TNB ataupun pengilang feeder pillar ni, dia akan potong pula untuk potong dan membengkokkan untuk membentuk plate tu menjadi pintu atau sebagainya. Jadi bumbung, jadi front plate dan sebagainya. So dalam proses mereka potong dan bengkok tu, wujud bahagian-bahagian EG yang pecah. So bahagian-bahagian EG yang pecah tu yang menghasilkan weak spot ataupun titik lemah yang boleh menghasilkan karat. So bahagian-bahagian ini akan disadur oleh pihak pengilang juga secara kaedah mengecat. So mereka akan spray paint kepada seluruh permukaan yang telah siap dipotong dan telah siap dibentuk. So untuk memastikan bahagian-bahagian lemah ni semua tidak menjadi lemah, tidak terus-menerus lemah sehingga boleh
menghasilkan karat. Okay. So proses ini semua akan dilakukan di kilang. Kemudian selepas pihak kilang siap dengan reka bentuk mereka sendiri masing-masing, selepas mereka siap dengan proses untuk melengkapkan satu panel bila-bila, mereka akan hantar ke satu makmal ataupun third party lab yang akan melakukan pengujian seterusnya untuk membolehkan bila-bila ni diguna pakai. Okay, third party lab ni adalah makmal yang accredited ataupun certified ISO 17025 yang mana kebiasaannya di luar negara lah, di OC, yang mana lab ni telah dianugerahkan atau disahkan kebolehan dia untuk melakukan test-test ataupun ujian-ujian mengikut standard IEC, maksudnya standard international. Apabila ujian-ujian ini dilakukan, mereka akan produce satu report yang mengatakan produk itu lulus ataupun selamat untuk diguna pakai oleh mana-mana tempat di seluruh antarabangsa. Barulah produk tersebut boleh dijual ataupun diguna pakai. Jadi apabila kita sentuh pada exterior enclosure ni, test yang terlibat adalah seperti dalam kotak di bawah ni. Kita panggil enclosure IP33 test mengikut standard IEC 60529. Saya akan explain detail tentang IP33 ni. So IP test ni adalah ingress protection dengan level 33. Okay. 33 ni maksudnya 3 yang pertama itu di mana third party lab tadi akan uji enclosure ni untuk memastikan objek-objek secara solid yang lebih besar daripada 2.5 mm tidak boleh masuk ke dalam panel feeder ni mengikut mana-mana ruang yang boleh. So mereka akan uji dan pastikan benda tidak berlaku lah. So untuk next slide ni lebih kurang begini daripada pihak lab di OC. Manakala 3 yang seterusnya adalah mereka akan uji dari segi water spraying. Mereka akan spray air dengan angle 60 degree untuk pastikan air tidak boleh masuk. Supaya kalau sebab ini adalah design untuk outdoor, so outdoor dia akan terdedah kepada hujan. So nak pastikan air hujan tu tidak masuk ke dalam enclosure, maka ujian-ujian ni perlu dilakukan. Sehinggalah third party lab ataupun pihak ketiga makmal ni satisfy dengan ujian-ujian yang mereka lakukan, barulah mereka akan produce satu report dan mengatakan enclosure ni pass untuk IP dengan level 33. Okay, tu sikit sajalah tentang exterior luaran reka bentuk feeder pillar. Kemudian kita masuk pula ke dalam interior untuk feeder pillar tersebut. So sebelum kita melihat secara fizikal komponen-komponen dalam tu dan fungsi-fungsinya, eloklah saya tunjuk dulu secara single line diagram. So single line diagram saya ni blur sikit, tapi tak apa. Saya akan cuba zoom lah. Okay, kita akan, saya akan lakukan explanation ni daripada kiri ke kanan. Yang mana sebelah kiri tu adalah incomer dia. Dan dari sebelah kanan adalah outgoing dia. Untuk feeder pillar 1600M, kita akan ada 2 kali incomer. Okay. Kemudian kita akan ada 8 kali outgoing. Maksudnya kita akan ada 2 feeder incomer dan kita akan ada 8 feeder outgoing. Okay, itu adalah rating untuk feeder pillar 1600M. Okay, kita lihat dulu dari segi yang pertama adalah incomer. So bahagian anak panah merah ni adalah sambungan kabel incomer TMB yang kebiasaannya daripada transformer, distribution transformer. So daripada distribution transformer, kabelnya tu akan connected kepada incomer feeder pillar yang kita panggil NH3 disconnector link disconnector unit. Manakala anak panah merah yang sebelah kanan ni pula adalah sambungan kepada kabel outgoing. Kabel yang akan keluar daripada feeder pillar kepada mana-mana sambungan seterusnya. So pada bahagian keluaran ni,
kita panggil NH2 fuse disconnector. Okay, kalau yang pertama ni kita panggil link disconnector, tapi kalau yang outgoing kita panggil fuse disconnector. Kerana apa? Kita akan lihat nanti secara fizikal, di incomer dia akan menggunakan solid link sebagai medium untuk reconnect ataupun disconnect. Okay. Kemudian dia akan naik kepada main bus bar, red, yellow, blue dan juga neutral. So main bus bar ni ada di dalam interior feeder pillar. Kemudian main bus bar ni akan connected pula dengan beberapa secondary equipment. So contohnya kita akan mounted CT current transformer dengan ratio 1600M/5 atau 1600M/1. Kita akan mounted terus kepada main bus bar yellow blue. Kemudian CT tersebut akan bersambung dengan emitter masing-masing. So emitter red, yellow dan blue. So tujuannya untuk di-measure atau ditunjuk ukuran arus yang mengalir pada main bus bar. So amps pada red main bus bar tu mewakili total amps yang ada pada red bus bar. Okay. Kemudian dia bersambung pula, ini yang menimbulkan beberapa persoalan. Dia bersambung pula dengan beberapa jenis fuse. So kita ada pertama sekali 3 jenis fuse dengan rating 6 amps. Dengan rating 6 amps yang 3 ni, kalau tuan-tuan semua lihat, fuse yang ini 6 amps ni akan bersambung direct kepada red phase bus bar. Manakala fuse yang ini 6 amps juga akan bersambung direct kepada yellow bus bar. Dan yang 6 amps yang ni pula kepada blue bus bar. Kemudian hujung yang tidak bersambung pada mana-mana. Dia dalam keadaan open circuit. Apabila dilakukan penyambungan berikutnya, barulah dia akan jadi bersambung. Tujuannya adalah kepada 6 amp fuse ni menjadikan platform ataupun point untuk TMB ataupun operators ataupun AP, lebih tepat lagi AP, authorized person, untuk melakukan checking voltage. So kalau dia nak check voltage, untuk sahkan bus bar ni ada voltage atau tidak, dia boleh gunakan fasiliti ini. So dia boleh semak dan fuse ni akan dilabelkan sebagai red, yellow, blue untuk dia test ada voltage atau tidak pada feeder pillar tersebut. Kemudian dia bersambung pula dengan satu neutral link, bersambung direct dengan neutral main bus bar. Kemudian ada yang keempat, fuse dengan rating 60 amps bersambung pada blue phase. So fuse 60 amps ni adalah kemudahan yang diberikan untuk operators ataupun AP ataupun pasukan TMB untuk menyambung sebagai punca bekalan LVAC untuk pasukan. Contohnya seperti lampu. Okey, boleh dibuat sambungan di sini. Dalam masa sama, disediakan juga 13 amps, 13 amp socket outlet yang mengambil bekalan direct daripada red main bus bar dan bersambung dengan neutral bus bar. So socket ni tuan-tuan sedia maklumlah, macam-macam perkara kita boleh gunakan. Contohnya sebagai alat untuk pemasangan testing equipment yang memerlukan bekalan LVAC. Contohnya seperti alat-alat fault locating dan sebagainya lah. So socket ini boleh diguna pakai. Sekiranya AP telah uji bahawa soket ni tidak ada bekalan, rosak, maka tindakan pembetulan perlu dilakukanlah supaya in future soket ni boleh sentiasa diguna pakai oleh pasukan dengan secara mudah. Okay, sebagai source ataupun bekalan LV kepada pasukan yang bekerja di tapak. Jadi kalau tak ada soket ni jadi susah sikit lah. So sebaiknya bila dapati ada kejanggalan pada soket ni, sebaiknya dilakukan pembaikan segera untuk kemudahan akan datang. Kemudian barulah main bus bar red, yellow, blue dan neutral ni
bersambung kepada outgoing disconnectors yang kita panggil fuse switch disconnectors. Kenapa dipanggil fuse switch disconnector? Kerana dia menggunakan medium fuse untuk reconnect atau disconnect. So fuse red, yellow, blue akan terpasang di sini oleh pasukan TND mengikut rating yang sesuai lah, dan rating yang paling maksimum adalah 250 amps. Okay. So daripada fuse tersebutlah sebagai medium protection juga untuk kabel outgoing ke setiap feeder. Okay, so ini adalah overall single line diagram untuk interior LV feeder pillar DIN type yang sekejap nanti kita akan tengok secara gambaran fizikal dia. Saya nak juga cerita sikit, dalam kilang panel builders TNB hendak membangunkan design mengikut single line diagram ni, mereka juga terikat dengan syarat-syarat ataupun standard international IEC yang mereka kena uji di makmal third party tadi mengikut standard IEC yang betul. So ujian yang terlibat ada secara yang paling besar lah, ada dua test yang terlibat, iaitu short circuit test dan temperature rise test. Dia ada banyak lagi ujian-ujian yang kecil-kecil yang dilakukan juga. So saya fokus pada ujian yang besar dahulu. So pertama sekali dari segi short circuit test, di mana kaedah yang dibuat di makmal ketiga tadi tu adalah mereka akan lakukan sambungan direct kepada main bus bar, red, yellow, blue dan neutral. Sambungan direct tersebut tujuannya untuk pihak lab inject current sebanyak 31.5 kiloamps dengan duration 3 second. So current yang inject ni adalah dengan duration 3 second ni adalah similar kepada fault level current. So seolah-olah lab akan create fault current lah untuk menguji ketahanan main bus bar feeder pillar ni dan segala apa yang bersambung dengannya. Kemudian alat-alat pengukuran akan dipasang pada poin-poin yang tertentu untuk mereka measure berapa amps yang lalu pada incomer atau outgoing tersebut untuk direkodkan dan disahkan kemampuan ataupun healthiness of the feeder pillar. So apabila diinject 31.5 kiloamps untuk sistem LV dengan duration 3 second, pihak lab akan lihat apa kesan yang berlaku. Dan apabila current yang sangat kuat diinject, dia macam pipe. Bila pressure sangat kuat, pipe tu akan bergegar. So main bus bar ni pun akan bergegar. Adakah dia akan tertanggal, terpelanting, meletup atau cair, atau ada kesan-kesan burn marks, tanda-tanda terbakar. So secara visualnya pihak lab akan lihat, akan inspect, ada tak tanda-tanda yang menunjukkan gagal feeder pillar ni. So bila tak ada, mereka akan rekodkan sebagai lulus dan selamat untuk beroperasi di mana-mana saja di seluruh antarabangsa. Kemudian test yang kedua akan dilakukan adalah temperature rise test, yang mana mereka akan inject current mengikut kadar nominal ataupun rated value untuk produk tersebut. So kalau dalam kes ni adalah 1600 amps feeder pillar DIN type. So dengan kadaran tersebut mereka akan inject current dengan rating yang mengambil kira worst scenario punya current yang akan lalu pada incomer kepada main bus bar sehinggalah kepada outgoing, dan mereka akan measure nilai amps yang lalu. Dalam masa sama mereka akan pasang thermocouple pada poin-poin yang lemah yang kemungkinan suhu akan meningkat. So poin-poin yang lemah ini adalah mengikut standard yang diamalkan di lab. Mereka akan lihat berapa suhu yang di-measure pada ketika amps tu ketika dia operate, ketika amps tu arus tu dilalukan. Bila suhu tu melebih syarat standard IEC, maka dia akan masuk kategori fail lah. Kiranya tidak, dia ada range dia, dia ada julat dia, maka dia dalam kategori selamat. Bermaksud sepanjang dia beroperasi dia tidak akan cair, dia tidak akan terbakar dan dia tidak akan menghasilkan
suhu yang tidak selamat. Maka apabila perkara ini diinspek secara visual oleh pihak lab dan di-measure dan direkodkan oleh pihak lab dan cukup dalam syarat yang ditetapkan oleh standard tersebut, standard IEC tersebut, barulah mereka akan keluarkan report mengatakan lulus ataupun gagal. Sekiranya lulus bermaksud feeder pillar tersebut secara reka bentuknya, secara ujiannya, secara fizikalnya, dia telah selamat untuk diguna pakai dan dikendalikan di mana-mana sahaja tempat. Okey, sekarang kita lihat pula secara fizikal dalaman feeder pillar. So inilah kita akan explain sama juga daripada kiri ke kanan. So ini adalah gambaran dalaman dia. Bila kita buka pintu feeder pillar tu, kita akan nampak ada 2 kali incomer, maksudnya 2 feeder incomer yang akan bersambung dengan NH3 link disconnector switch. Sebab medium sambungan dia adalah menggunakan link dengan saiz NH3. So kalau dibuka holder tersebut, kita akan nampak ada solid link padanya. Saya zoom sikit. Okay. So ni adalah solid link dengan saiz atau dimension NH3. So inilah akan melakukan connection ataupun disconnect pada incomer. Apabila kita close ataupun kita masuk, dia akan connection akan berlaku. Bila kita cabut atau kita open, maka disconnection berlaku. So apabila kita close, maka kabel yang diterminate di bahagian plate yang di bawah ni akan bersambunglah dengan main bus bar, red, yellow, blue dan neutral. Kemudian CT yang mounted pada main bus bar ni akan bersambung pula dengan emitter red, yellow, blue seperti single line diagram tadi. Manakala fuse 6 amps yang ada di atas ni bersambung seperti single line diagram tadi direct ke bus bar, dan begitu juga dengan fuse 60 amps dan neutral link dan juga soket 13 amps tadi. Sama seperti yang saya tunjuk dalam single line diagram tadi. Kemudian main bus bar ini juga akan bersambung dengan fuse switch disconnector outgoing. Untuk rating 1600M kita akan ada 8 outgoing, 8 feeders. So ini adalah ke-88 fuse disconnector tersebut. Yang mana kalau kita buka holder dia, kita akan pasang fuse di sini. Fuse yang kita pasang adalah fuse NH. So untuk DIN type design kita akan menggunakan fuse NH. Di outgoing dengan dimension ataupun size blade pada fuse tersebut kita panggil ataupun kita gunakan NH2. Okay, untuk feeder pillar ini kita akan menggunakan NH2. So di incomer adalah NH3, di outgoing adalah NH2. Yang membezakannya adalah dimension blade. Kalau NH3 dia lebih besar daripada NH2. Maksudnya kalau NH3 di slot masuk pada housing NH2, dia akan sempit. Manakala blade NH2 kalau dimasuk pada housing NH3, dia akan longgar. Okay, so dia tak compatible lah, dia tak sesuai. So housing dan blade mestilah setara supaya dia muat-muat dia masuk. Just nice je. Kemudian barulah kita akan terminate. Kabel outgoing pada ke-88 feeders ni keluar dari feeder pillar tersebut. Okey, ini adalah LV feeder pillar DIN type dengan rating 1600 amps. Kita ada 8 outgoing, 2 incoming. Manakala saya sentuh sikit untuk 800 amps, kita akan ada 2 incoming tapi 5 outgoing. Okey, so rating yang lebih rendah. Dan kita ada juga mini feeder pillar yang paling kecil dengan rating 400 amps yang mempunyai 2 incoming tapi 6 outgoing. So ini rating yang lebih kecil dan cara desainnya berbeza lah, dia tak sama. Cuma saya tak sentuh in detail. Kita fokus pada 1600 saja dahulu. So kalau 400 amps ni dia lebih kecil dan berbeza lah desain dia.
So bila kita sebut pasal disconnector yang ada dalam LV feeder pillar ni, saya bawa juga satu perkeliling, saya highlight juga satu perkeliling A05 2013 yang menceritakan tentang NH3 vertical disconnector ni yang dipasang pada outgoing feeders. So kita dah faham tadi NH3 di belah incomer, NH2 di belah outgoing. Tapi dalam perkeliling ni NH3 dipasang pada belah outgoing. So NH2 outgoing tu bermaksud NH2 outgoing tersebut akan ditukar secara total kepada NH3 punya housing ataupun vertical disconnector. So dia ada design dia tersendiri yang dengan katalog number yang tersendiri mengikut design ataupun jenama dia tersendiri. Okey, tujuannya adalah ini kebiasaan yang digunakan oleh pihak APP ataupun APO bersama pihak AD yang mana apabila customer LPC vota rendah memohon bekalan yang lebih daripada 500 amps. Okay. So untuk outgoing NH2 tadi dengan saiz NH2 ratingnya ataupun kemampuannya setakat 400 amps saja. Namun dilimitkan potensi dia oleh fuse dengan rating maksimum 250 amps saja. Tapi apabila customer memerlukan bekalan lebih daripada 500 amps dan customer tu customer LV dan oleh kerana tersebut dia memerlukan penyambungan ataupun penggunaan kabel single core 500 mm kabel yang lebih besar dipasang pada outgoing, maka design yang khas perlu diadakanlah, iaitu dia boleh menggunakan pakai similar seperti pada incomer. So incomer feeder pillar boleh disambung dengan kabel single core 500 mm. So kebolehan tersebut dipindahkan pada outgoing. Okey, dengan design yang khas, maksudnya design NH3 pada incomer tu dipindahkan sahaja kepada outgoing. Okay, kalau tuan-tuan lihat pada gambar sebelah kanan ni yang jenama Pronotec, incomer dia ada color warna merah, manakala outgoing dia color biru. Tiba-tiba yang hujung ni bercolor merah. Bermaksud design NH3 secara total, secara overall dipindahkan pada outgoing. So outgoing yang asal ni akan ditanggalkan dan dipasang dengan vertical disconnector yang baru yang bersaiz NH3, yang mana NH3 ni rating dia 1000 amps. Okay? Dan dia menggunakan solid link, dia tidak menggunakan fuse. Manakala kalau untuk jom mula ni dari segi fizikal ni nampak samalah. Okay? Cuma yang bezanya di dalam ni dia menggunakan solid link. Kalau kita tengok yang jenama yang ketiga, jenama incom. So yang merah ni adalah incomer, yang kuning ni adalah outgoing. Tiba-tiba yang hujung ni asalnya kuning tapi ditukar kepada merah atas keperluan yang sama untuk mengguna NH3 sebagai outgoing. So kita ada 3 saja buat masa ni brand ataupun jenama untuk disconnectors. Okay. So ini adalah panel feeder pillar. Di dalam dia ada disconnectors in dan out. So disconnectors yang saya maksudkan ni adalah yang color kuning ni jenama jom mula. Ni yang pertama. Kalau tuan-tuan lihat pada disconnector tu dia ada tulis lah John Mueller. Jenama yang kedua adalah Pronotec. Kalau tuan-tuan lihat pada label di bawah ni dia akan tulis Pronotec. Manakala jenama untuk incom dia tidak label, tapi kita boleh kenal dengan design yang beginilah. Ini jenama incom. Okay, so ni gambar daripada kilang. Kalau tuan-tuan ambil daripada store, dia akan ada label lah di bahagian bawah juga jenama incom. So buat masa ni kita ada 3 saja jenama. Dan kalau ada lagi kita akan maklumkan lah. Buat masa ni kita ada 3 saja. Okay, bila saya summarizekan juga, dari segi panel manufacturer, maksudnya kilang yang membuat panel, kita ada setakat hari ini lebih kurang 7 syarikat yang akan membuat panel feeder pillar, iaitu Sun System,
Alaf Cekal, Engineering, Anzeco, PowerJob, Toshiba dan Incom. Namun begitu, panel-panel yang penghilang-penghilang yang buat panel ni, mereka menggunakan disconnector yang sama. Okay, disconnector yang sama iaitu John Mueller, Pronutec dan Incom. Okey, indikator dia kita boleh kenal melalui color. Kalau John Mueller dia color kuning tadi, kalau Pronutec dia color biru, Incom dia color merah dan kuning lah. So dia ada 3 saja sebenarnya. Atas dasar tersebut, kita mengeluarkan katalog number untuk NH3 disconnector yang dipasang pada outgoing. Kita akan keluarkan 3 jenama sahaja, iaitu Pronutec, John Mueller dan Incom. Okay. Kenapa surat ini dikeluarkan adalah untuk memberitahu pihak zone ataupun pihak APP ataupun pihak AD untuk mengguna pakai brand yang betul. Sekiranya mengguna pakai brand yang salah, maka kita akan timbul isu di mana neutral main bus bar ni dengan disconnector yang baru, disconnector NH3 ni di bahagian termination cable di bawah, termination cable outgoing, pada bahagian red face yang paling belakang, dia akan sangat hampir dengan neutral bus bar ataupun dia akan touching. Bermaksud clearance tu tidak ada. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan feeder pillar daripada Sun System Engineering ataupun SSE, disconnector dia adalah John Mueller. Tiba-tiba kita ambil daripada store NH3 untuk outgoing, jenama Pronutec. Kita pasang pada feeder pillar Sun System, maka perkara ini akan wujud. Perkara ini akan berlaku. Sebab arrangement dia ataupun design dia tak sama. Jadi cara yang betul adalah, pertama sekali, apabila pihak zone mengeluarkan compact sub ataupun feeder pillar, identify dulu compact sub atau feeder pillar tersebut menggunakan disconnector jenis apa. Once kita dah tahu disconnector yang digunakan sama ada John Mueller, Pronutec ataupun Incom, kita barulah keluarkan NH3 yang perlu dipasang pada outgoing tadi mengikut katalog number yang betul. So kalau dia menggunakan John Mueller, kita akan ambil NH3 dengan jenama John Mueller. Barulah apabila kita pasang, isu ni tidak akan berlaku. Okay. So coordination tu boleh dilakukan dengan pelbagai cara di peringkat zone untuk pastikan benda ni tidak tersalah ambil katalog number. So saya tunjuk sikit video cara pemasangan disconnector pada outgoing ni. So ini adalah jenama disconnector John Mueller. Okay, kita akan go through sama-sama. Pertama sekali kita akan tanggalkan fuse holder dia punya housing. Kemudian kita akan tanggalkan pole dia tu, disconnector pole dia tu, melalui ball and nut. Barulah kita masukkan NH3 yang baru dan kita pasang balik nut dia, kita ikat balik. Dan kita ketatkan balik. Barulah kita pasang balik solid link NH3 untuk diberi bekalan kepada customer yang demand dia lebih daripada 500 amp. Okay. So video ni pada jenama John Mueller, so kita tak nampak sangat beza dia secara visual antara outgoing dengan incoming. So yang membezakan dia adalah solid link tadi. Okay, ini solid link dia. Tapi kalau untuk Pronutec dan untuk Incom, dia nampak beza secara fizikal jugalah. Yang mana kalau color dia color merah lah. Untuk NH3 color merah, dia punya housing tu. Dan untuk outgoing dia color biru. Okay, minta maaf sikit pasal video ni. Pasal video ni adalah untuk feeder pillar real time. So dia ada CT kat situ. So saya crop je lah. Tapi prosesnya ataupun kaedahnya sama juga. So penukaran NH3 ni adalah dibenarkan, dibolehkan mengikut kriteria yang disebut tadi, dengan syarat dia mesti compatible lah. Kalau disconnectornya John Mueller, dia mesti menggunakan NH3 yang John Mueller juga. Barulah dia dibenarkan. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian bawah pula. Yang ini
lebih dikenali di peringkat zon sebagai nama TIC, Terminal Insulation Covers. So kita ada untuk incomer dan kita ada untuk outgoing. So ini adalah incomer punya terminal insulation cover. Bila kita buka, kita akan nampak ada 3 plate untuk kita terminate kabel. Yang paling belakang adalah red, tengah-tengah adalah yellow dan depan sekali adalah blue. So sini kita akan terminate kabel incomer sebanyak 2 feeder, kiri dan kanan. Yang seterusnya dia akan bersambung kepada NH3 disconnector yang tadi. Manakala di sebelah kanan kita ada TIC untuk kabel outgoing. So bila kita buka plastik cover ni, kita akan nampak ada 3 terminal untuk kita sambungkan kabel outgoing, red, yellow, blue. Jadi tujuan TIC ni adalah to avoid accidental contact. Maksudnya dalam keadaan feeder tu live, dalam keadaan kabel bersambung dan kabel hidup dan menghidupkan feeder, plastik cover ni akan menghalang daripada tersentuh bahagian-bahagian yang hidup. So itu adalah design thin type yang kita panggil fully shrouded. Maksudnya seboleh-bolehnya dia akan tutup semua bahagian yang live supaya tidak ada berlakunya accidental contact secara direct dalam keadaan live. Okay, so saya recap balik, kita dah lihat secara overall tadi. Kita dah lihat emitter, kita dah lihat NH3 link disconnector, kita dah lihat keperluan CT yang di-mounted pada main bus bar. Kita dah lihat pasal TIC incomer. Kalau yang di sebelah kanan, kita dah lihat pasal 6M fuses dan 60 amps dan neutral link dan socket 13 amps outlet. Kita dah lihat juga NH2 untuk fuse disconnector dan TIC untuk outgoing. So yang akhir sekali adalah 3 front plate yang kita panggil upper plate, middle dan lower. Yang ini tuan-tuan akan buka untuk melakukan proses pemasangan kabel untuk determinate pada incomer ataupun outgoing. So ini adalah overall untuk pillar-pillar DIN type secara design yang dapat saya share dalam masa yang disediakan. So ini sahajalah yang ada di dalam pillar-pillar tersebut secara yang penting lah, part-part yang penting.